Okey, hari ini cikgu akan bincangkan soalan hari itu, muka surat 91 hingga 92, pelatihan ekstensif. Okey, nombor 1, berikan 3 contoh risiko yang boleh diinsurans yang dihadapi oleh peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. So, dia suruh kita 3 risiko kan, boleh diinsurans. Pertama sekali, risiko kebakaran lah. Kalau bangunan kedai ni selalunya terbakar kan, kisah kebakaran. Okey, lagi apa, boleh kata risiko kecurian kan, risiko kecurian. Kalau orang masuk kedai dia kan, boleh ambil insurans. Ataupun risiko barang yang rosak semasa perjalanan. Maksudnya sebelum sampai kedai tu barang dah rosak. So bukan salah pemilik tu kan. Mungkinlah apa berlaku on the way tu kan. Tapi kalau barang dah sampai mungkin bukan mungkin salah pemilik juga kan. Okey, nombor 2, mengapakah prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans? Kalau tengok buku teks, prinsip indemnity ni dibincangkan muka surat 75. Okey, prinsip indemnity ni bila sesuatu perkara berlaku, musibah berlaku, syarikat insurans akan bayar ganti rugi kepada pemegang polisi itulah. Tapi dia tak boleh melebihi kerugian yang telah dialami. Maksudnya kalau pemilik pemegang polisi insurans tu dia rugi 500,000, tapi dia nak minta kat syarikat insurans 1,000,000, tak boleh lah. So prinsip indemnity ni penting untuk memastikan pemegang polisi berada dalam kedudukan kewangan yang sama seperti sebelum kerugian berlaku. Maksudnya kalau dia ke syarikat tu aset dia 500,000, insurans pun bagi 500,000 saja, tak bagi lebih. So ini untuk mengelakkan, boleh tulislah, ini untuk mengelakkan pemegang polisi kita ni lah, pemegang polisi yang bayar kat insurans ni, pemegang polisi mengaut keuntungan yang berlebihan, daripada pampasan insurans. Dia tak bolehlah tipu kan. Tu prinsip indemnity ni melindungi syarikat insurans jugalah. Dia pun cerdik juga kan. Okey, nombor 3, apakah perbezaan antara insurans kemalangan diri, insurans hayat, insurans perubatan dan kesihatan? So, kemalangan diri ni, insurans tu melindungi pemegang polisi ni jika berlakunya kecederaan. Lepas tu kecacatan, lepas tu hilang upaya, tiba-tiba jadi OKU kan, hilang upaya, atau meninggal dunia kerana kemalangan. Okey, kalau insurans hayat ni dia lebih kepada membayar pampasan jika dia meninggal dalam kematian biasalah, ataupun penyakit kemungkinan biasa. Ni tu kat sini, kematian biasa ataupun disebabkan oleh penyakit, ataupun okey, yang tu je lah yang insurans hayat ni kan. Okey, kalau insurans perubatan dan kesihatan ni dia lebih kepada melindungi belanja perubatan lah. Maksudnya kalau masuk hospital tu dia pergi belanja perubatan, ataupun kalau ada penyakit kritikal sebelum awak ambil insurans ni awak tak ada penyakit, lepas ambil insurans ni ada penyakit kritikal, so dia boleh melindungi lah. Tu antaranya lah perbezaan dia. Okey, nombor 4, sebuah syarikat insurans membayar pampasan atas tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insuransnya. Tuntutan tersebut melindungi
kerosakan kereta pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Nyatakan polisi insurans motor yang yang mungkin dibeli oleh pemegang polisi itu. So, polisi ini ditanggung apa? Kerosakan kereta pihak ketiga, kebakaran kereta oleh pemegang polisi. Okey. So, kalau boleh refer muka surat 77 yang jadual warna pink tu. So, benda-benda yang disebut ni merangkumi perlindungan polisi yang ada dua boleh, iaitu pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. So, ni semua boleh claim. Ataupun dia mungkin beli polisi komprehensif. Ni polisi pihak ni, dia ataupun dia boleh beli, dia mungkin beli polisi komprehensif. Dua ni je yang kemungkinan. Kalau akta dengan pihak ketiga tu tak ada. Refer muka 77. Dia tak melindungi yang disebutkan. So, dua ni sahaja yang melindungi yang disebutkan. Okey, nombor 5, wanita telah membeli sebuah kereta daripada sahabatnya tanpa membeli insurans motor baharu untuk kereta tersebut kerana insurans motor sedia ada belum tamat lagi. Dia juga tidak dapat menghubungi Jabatan Berikan Jalan untuk menukar hak milik kereta tersebut kepada namanya. Pada satu hari, dia telah mengalami kemalangan dan keretanya telah rosak di bahagian hadapan. Berdasarkan situasi tersebut, adakah wanita boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans yang melindungi kereta tersebut? Beri justifikasi anda. Ini tidak boleh. Tidak boleh sebab dia tak ada hak, sebab dia bukan, nama dia bukan kat kereta tu. Tak boleh kerana wanita tidak mempunyai bukan pemilik, macam ni, bukan pemilik polisi insurans kereta itu. Sebab masih nama kawan dia kan. Jawab macam tu je pun dah okey dah. Okey, nombor 6 Okey, nombor 6 ni, cara pengiraan ni ada contoh dia, muka surat 81, boleh tengok juga. Okey, cikgu bincang kat sini juga. Okey, dikata syarikat insurans ABC mengawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka, ada seperti yang jadual di bawah. Ada dua satu 35 tahun, satu 45 tahun, satu tempoh 5 tahun, satu boleh baharu tahunan. Okey, orang tahu formula dia. Premium ni premium tahunan sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX. X tu setiap nilai muka kadar premium X tu kadar X tu 1000 ni. Kadar premium tahunan. X tu 1000. Okey, darab dengan kadar premium per RMX. Okey, untuk A. Okey, Rizky berumur 35 tahun. So, tengok yang 35. Dan dia sihat tak merokok. Dia ingin membeli pelan boleh bahu. So, dia nak yang ni, pelan boleh bahu. Dengan nilai 150,000. Hitung premium bulanan yang perlu dibayar. Okey, so sekarang ni kita cari dulu premium tahunan dia. Okey, nilai muka polisi kita adalah 150,000. So kita bahagi dengan kadar premium tahunan setiap 1000. So RM 1000. Kita darab dengan kadar premium. Kadar premium kita ni lah RM4.30 ni. RM4.03. Okey, so kita bahagi. So 4.03. Okey, darab. So akan dapat RM 604.5. 50 sen. Kena tambah 50 sen tu, 2 tempat perpuluhan Tapi ni ni tahunan, dia nak yang bulanan kan. So kita ambil kalau bulanan RM 604.5 604.50 sen bahagi 12. So akan dapat RM RM50.38. Okey B1. Winston ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun dengan kadar muka 100,000. Dia berumur 45 tahun, yang tidak sihat dan tidak merokok. Hitung premium tahunannya.
Okay, sekarang ni dia nak beli yang tempoh 5 tahun, dia umur 45. So yang ni lah kita kira. So macam rumus tadi juga, nak cari premium, kita ambil nilai muka polisi iaitu 100,000. Kita bahagi dengan kadar premium tu 1,000. Kadar premium tahunan, kita darat dengan tempoh 5 tahun tu, pelan dia RM7.96. Okay, so kita akan dapat 7 RM796 kan. Okay, B2, jika Vincent membeli pelan boleh baharu dengan tahunan dengan kadar 100,000, berapakah beza premium tahun dibayarnya berbanding pelan bertempoh 5 tahun? Okay, dia nak pakai yang ni pula. Nak suruh bandingkan perbezaannya. So kita cari dulu premium dia. Kalau dia pakai yang bawah tu, boleh baharu tu, 100,000 bahagi dengan 1,000, darab dengan 5.52. So akan dapat 552. So beza ambil RM796 tolak dengan RM552, akan dapat RM244. RM244. Nak tahu beza, so kita tolak saja. Tu saja. So kena tahu rumus ni lah.